Hakim-Hakim bab 6. Akan tetapi, orang Israel berbuat jahat lagi di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Bani Midian selama 7 tahun. Kuasa penaklukan warga Midian terhadap orang Israel memaksa orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan dan berkubu di kawasan pergunungan serta gua-gua. Setiap kali orang Israel selesai menyemai benih tanaman, orang Midian, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur akan tiba menggempur mereka. Bani penentang berkemah setentang dengan orang Israel, lalu memusnahkan hasil tanaman secara meluas sampai Gaza. Maka di Israel tiada bahan makanan, domba, lembu, ataupun keldai. Sebabnya para penentang marah bersama-sama ternakan dan kemah mereka, dan teramat ramai yang menyerbu seperti belalang. Tidak terkira jumlah orang dan unta mereka yang mendatangi dan memusnahkan bumi Israel. Amat melarat sekali orang Israel akibat perbuatan warga Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, lantaran petaka daripada warga Midian itu, Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang membawa kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar daripada kancah perhambaan. Aku melepaskan kamu daripada cengkaman orang Mesir dan daripada tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku mengusir mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku berfirman kepadamu bahawa akulah Tuhan, Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan orang Amori yang negeri mereka kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mentaati firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pokok ok di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar terselamat hasilnya daripada orang Midian. Malaikat Tuhan menjelma di hadapannya lalu berkata kepadanya, "Tuhan menyertai engkau, wahai pahlawan yang gagah berani." Gideon pun menjawab, "Ya Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapakah kesemua petaka ini menimpa kami? Di manakah segala mujizatnya yang diceritakan nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkaman orang Midian." Tuhan berpaling kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel daripada cengkaman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Namun begitu, Gideon menjawabnya, "Ya Tuhan, bagaimanakah dapat aku selamatkan orang Israel? Lihatlah, kaumku yang terkecil antara semua suku Manasye, malah aku pula yang paling muda antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Pasti aku akan menyertai engkau, dan engkau akan menumpaskan kaum Midian itu." Maka Gideon berkata lagi kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih kurnia di matamu, berikanlah tanda kepadaku, bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Janganlah beredar dari sini, sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Lalu dia berfirman, "Aku akan menanti sampai engkau kembali." Gideon masuk ke dalam dan menyediakan seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi daripada 1 eva tepung. Daging diletaknya di dalam bakul dan kuahnya di dalam periuk, lalu disembahkan kepadanya di bawah pokok ok itu. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambil dan letakkan daging serta roti yang tidak beragi itu di atas batu ini, dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Maka malaikat Tuhan menyentuh hujung tongkat yang ada di tangannya pada daging dan roti tanpa ragi itu.
Lalu keluar api daripada batu itu dan menghanguskan kesemua daging serta roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan daripada pandangannya. Tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, "Aduhai ya Tuhan Allah, aku baru sahaja bersemuka dengan malaikat Tuhan." Namun demikian, Tuhan berfirman kepadanya, Salam sejahtera kepada engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon membina mazbah untuk Tuhan di situ dan menamainya, Tuhan itu kesejahteraan. Mazbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota Bani Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan kedua yang berumur 7 tahun, dan robohkan mazbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala Asyera di sisinya. Kemudian dirikanlah mazbah bagi Tuhan, Allahmu, di atas kubu pertahanan ini secara teratur. Dan seterusnya, ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala Asyera yang telah kau tebang itu. Gideon membawa 10 orang hamba lelakinya dan melakukan seperti yang Tuhan firmankan kepadanya. Tetapi kerana takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang kota itu, kerja itu dilakukannya pada malam hari. Kelihatan pada para warga kota yang bangun pada awal pagi, betapa mazbah Baal itu telah dirobohkan dan tiang berhala Asyera di sisinya ditebang dan lembu jantan yang kedua dikorbankan di atas mazbah yang didirikan itu. Mereka tertanya-tanya antara satu sama lain, Siapakah yang melakukan hal ini? Setelah diselidiki dan ditanya-tanya, maka kata mereka, Gideon anak Yoas. Dialah yang melakukan perkara ini. Maka berkatalah para warga kota kepada Yoas, Bawa anakmu keluar kemari. Dia harus mati kerana merobohkan mazbah Baal dan menebang tiang berhala Asyera di sisinya. Tetapi Yoas menjawab kepada semua orang yang mengerumuninya itu, Kamu mahu membela Baal itu, atau kamu mahu menyelamatkan dia? Sesiapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Tuhan, dia mampu membela dirinya sendiri setelah orang merobohkan mazbahnya. Dan pada hari itu, Gideon diberikan nama Yerubaal yang bererti, Biarlah Baal berjuang dengan dia setelah mazbah dirobohkannya. Maka berhimpunlah ke semua orang Midian dan orang Amalek serta puak-puak dari sebelah timur, lalu mereka menyeberang dan berkemah di lembah Yizriel. Pada waktu itu, Roh Tuhan menguasai Gideon, lalu dia meniup sangkakala dan menyeru supaya Bani Abiezer mengikutinya. Dia menghantar utusan kepada Bani Manasye dan mengerahkan mereka juga untuk mengikutinya. Utusan juga dihantar kepada Bani Asher, Bani Zebulon, dan Bani Naftali, dan ketiga-tiganya datang untuk bergabung dengan Bani Abiezer. Kemudian Gideon berkata kepada Allah, Jika engkau mahu menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, aku akan membentangkan bulu domba di tempat pembantingan. Apabila embun hanya ada di atas bulu domba itu, walhal seluruh tanah di situ kekal kering, tahulah aku bahwa engkau mahu menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi. Keesokan harinya, pagi-pagi dia bangun dan memerah bulu domba, dan semangkuk penuh air embun dapat diperahnya daripada bulu domba itu. Gideon pun berkata kepada Allah, Semoga tidak berbangkit kemurkaanmu terhadap aku, apabila aku berkata sekali lagi sahaja, biarkanlah aku sekali lagi saja menguji bulu domba ini. Kali ini semoga kekeringan hanya pada bulu domba ini, sedangkan ada embun di atas seluruh tanah itu. Demikianlah Allah lakukan pada malam itu, tatkala hanya bulu domba itu yang kering,
walhal embun berada di atas seluruh tanah itu. Hakim-Hakim bab 7. Maka Yerubbaal, yaitu Gideon, dan kesemua orang yang menyertainya bangun pagi-pagi, lalu mereka berkemah di sisi mata air Harod, manakala orang Midian berkemah di lembah dekat Bukit More, di utara tempat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Terlalu ramai warga bersama-samamu daripada jumlah yang aku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Kelak orang Israel bukan memuliakan aku, tetapi memegah-megahkan diri mereka dan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah begini kepada semua warga itu, siapakah yang takut dan gentar, biarlah dia pulang dan tinggalkan pergunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dan tinggallah 10.000 orang. Tuhan berfirman lagi kepada Gideon, Masih terlalu ramai orang, suruhlah mereka turun ke air, dan aku akan menguji mereka untukmu di sana. Jika aku berfirman kepadamu, orang ini akan pergi bersama-samamu, maka dialah yang akan pergi bersama-samamu. Tetapi jika aku berfirman kepadamu, orang ini tidak akan pergi bersama-samamu, maka dia tidak akan pergi. Gideon pun menyuruh ke semua warga itu turun ke air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Kumpulkan sesiapa yang menghirup air dengan menjilatnya seperti anjing, dan juga kumpulkan semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup air yang disauk dengan tangan dan dibawa ke mulut mereka ialah 300 orang, manakala kesemua yang lain berlutut untuk minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Akan aku selamatkan kamu dengan 300 orang yang menghirup itu, dan ke dalam tangan kamu akan aku serahkan orang Midian itu. Jadi biarkanlah kesemua warga yang lain itu pulang ke kediaman masing-masing. Warga 300 orang itu mengambil bekal dan sangkakala, dan Gideon menyuruh ke semua orang Israel selebihnya untuk pulang ke kemah masing-masing. Tetapi warga 300 orang itu dikekalkan bersama-samanya. Adapun perkemahan orang Midian terletak di lembah di bawah tempat dia berada. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan mereka yang telah aku serahkan ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama-sama hambamu, pura ke perkemahan mereka. Dengarlah engkau apa yang dikatakan mereka. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah dia bersama-sama pura hambanya ke kota kara perkemahan itu. Orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang yang berkerumun, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan seseorang sedang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, Aku bermimpi bahwa ada sekeping roti barli menggolek masuk ke perkemahan orang Midian, lalu melanggar, menterbalikan, dan meranapkan kemah itu. Temannya menjawab, Itu tidak lain daripada pedang Gideon, anak Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah dia menyembah Allah. Kemudian dia kembali ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, Bangunlah, kerana Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Maka dia membahagikan 300 orang itu kepada 3 pasukan, dan kepada tangan mereka semua diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan jamung di dalamnya. Dia berkata kepada mereka, Perhatikanlah aku dan ikut seperti yang aku lakukan. Apabila aku tiba di hujung perkemahan itu, kamu mesti melakukan seperti yang aku lakukan.
apabila aku dan semua anggota pasukanku meniup sangkakala, kamu juga mesti meniup sangkakala di sekeliling perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan pasukan 100 orangnya tiba di hujung perkemahan itu pada permulaan giliran kawalan tengah malam, ketika para pengawal baru sahaja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Ketiga-tiga pasukan itu pun meniup sangkakala dan memecahkan buyung. Mereka memegang obor di tangan kiri dan sangkakala di tangan kanan untuk ditiup, lalu berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Setiap warga berdiri di tempat masing-masing di sekeliling perkemahan itu. Kacau bilaulah seluruh tentera musuh yang berteriak-teriak dan bertempiaran melarikan diri. Apabila kesemua 300 orang itu meniup sangkakala di perkemahan itu, Tuhan membuat tentera musuh berlawan sesama sendiri. Lantas larilah tentera musuh sampai Betsita ke arah Zerera hingga pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang Israel daripada suku Naptali dan suku Asher serta seluruh suku Manasye untuk mengejar orang Midian itu. Gideon turut mengutus orang ke seluruh pergunungan Efraim dengan pesanan, turunlah menentang orang Midian dan kuasailah semua batang air sampai Bet-bara dan sungai Yordan. Dengan itu, semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menguasai semua batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Mereka juga berjaya menawan 2 orang raja Midian, yaitu Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di batuan Oreb dan Zeeb dibunuh di tempat pemerah anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian dan membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan.